Masih lagi bersama kami di Koresponden Bernama. Baik, kita dah sampai di blok yang kedua. Saya seperti biasa ditemani oleh tetamu jemputan yang cukup istimewa pada hari ini. Biasanya kita akan ada tetamu jemputan setiap hari. Hari ini kita bersama dengan Dr. JS Kashminder, pensyarah kanan ekonomi UiTM, untuk bercakap tentang pertanian bandar, cabaran dan hala tuju. Okey, selamat pagi Dr. Hai, selamat pagi Cik. Good morning. Good morning. Selamat pagi, good morning. Good morning. Apa khabar? Apa khabar? Ya, okey. Malaysian lah. Yes, Ya, okey. Yang pastinya kita nak bercakap satu tajuk yang mungkin membuka mata anak muda lah, khususnya di luar sana. Ada yang tak tahu pertanian bandar dengan pertanian di luar bandar ada bezanya. Mungkin doktor ada penjelasannya? Okey Cik, firstly kalau kita cakap tentang konsep pertanian bandar ni, dia actually bukan satu konsep yang baru. Ya. Mungkin dari segi dekat Malaysia ni, pengenalan dia tak begitu luas lagi. Ya. Jika saya nak ringkaskan, kalau kita cakap tentang pertanian bandar, dia adalah aktiviti yang melibatkan aktiviti memproses, mengedar makanan, dan lain-lain produk, tanaman dan juga produk-produk ternakan. Tapi the trick dekat sini adalah ia dilakukan di kawasan bandar atau di sekitar bandar. Jika kita tengok perkara ni dah lama dipraktikan, terutamanya di negara membangun. Dan jika kita lihat di Malaysia, actually kita dah ada pertanian bandar. Dah ada lama dah. Tapi kita nampak dia punya perkembangan sejak tahun lebih kurang sekitar 2006 bila kita ada satu program dinamakan Program Bumi Hijau. So dari situlah pertanian bandar ni dia lebih rancak dan di situlah dimulakan, dan from there lah di evaluation menjadi sampai kita tengok yang baru-baru ni Penjana dia umumkan banyak insentif untuk pertanian bandar. Okey, sekarang ni kita tahu rakyat Malaysia sedang menghadapi COVID-19 dan kita masih lagi dalam fasa PKPP. Jadi macam mana pertanian bandar ni dapat membantu kos sara hidup kita untuk jangka masa akan datang? Di sini Chat kita rasa, kalau kita tengok statistik dijangka secara purata rakyat Malaysia dia belanjakan lebih kurang ringgit 400 hingga 500 untuk perbelanjaan dapur, kos dapur. So kita dapat lihat di sini jika kita boleh menceburi bidang pertanian bandar ni, kita boleh bahagikan kepada dua. Kita cerita tentang kos sara hidup diri dulu. Jika kita tengok apa mereka boleh buat adalah sebab teknik untuk pertanian bandar ni sangat mudah untuk keperluan sendiri dan tidak memerlukan ruang yang besar. Sebagai contohnya? Sebagai contoh kita boleh guna hidroponik. Kita boleh buat dekat, kalau katakan di apartmen saya duduk dekat apartmen. So ada kemudahan itu? Ada kemudahan. So kita boleh just pergi dekat balcony, ruang yang kecil, kita boleh guna macam leafy vegetables. Kita boleh fokus dekat horticulture. So itu adalah teknik-teknik yang boleh digunakan. So ini akan dapat mengurangkan kos. Dan jika kita tengok bukan saja dari segi kos sara hidup, dia macam inilah cerita dia. Kalau kita ada apa cukup, kita duduk diri sendiri. Kalau ada lebih sikit, kita bagi jiran. Ada lebih sikit lagi, kita buat bisnes sikit. So kalau kita tengok daripada segi faedah ekonomi, jika kita komersialkan sektor ni, sebab kita tengok dia ada pertanian perbandan dari segi teknologi tinggi yang menggunakan solar teknologi, yang guna organic fertilizer semua ni, dia ada banyak teknik seperti pertanian menegak, pertanian bertingkat. So kita dapat, kalau kita menceburi bidang ni, kalau terutamanya anak-anak muda di bandar sekarang ni, kita dapat lihat ia akan mengurangkan kos dan terutamanya dapat membasmi kemiskinan bandar yang one main issue sekarang. Dan kita juga dapat lihat bukan saja dia akan membasmi kemiskinan, dia juga akan membantu ekonomi gig, sebab bila dah ada pertanian bandar, dia akan juga mewujudkan peluang pekerjaan. Pada masa yang sama akan membantu gig ekonomi. So mungkin sekarang kita nak sayur-sayur, kita guna apa? Food Panda, Grab. So senang kan? Kalau kita nak beli, kalau kita nak grow sendiri lagi senang. So these are some techniques lah. Dan pada masa yang sama saya rasa kalau kita tengok pertanian bandar ni, jika dikomersialkan, dia akan contribute kepada negara dari segi dia punya pengagihan pendapatan akan sekata. Sebab sekarang bila kita nak beli sayur-sayuran, kita tak perlu fokus Cameron Highland atau mana-mana specific areas. Sekarang pertanian bandar kita boleh dapat sayur-sayuran di mana-mana. So pembahagian pendapatan akan lebih sekata di
wilayah atau di bandar. So rasa ini adalah satu elemen atau cara lah untuk mengurangkan kos hidup. Satu adalah untuk diri sendiri atau kita boleh jadikan dia sebagai bisnes. Bisnes, perniagaan. Ya, tapi Cik, I rasa benda ni kan dia kena memang minat lah. Ya, kalau tak minat pun cakap tak bergerak tak boleh juga, tak jadi betul, kan. Betul, ya. Okey, sekejap lagi mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut macam mana doktor sendiri melihat pertanian bandar ni di kawasan Kuala Lumpur especially-nya. Okey, kita nak berhenti rehat seketika doktor dan kita kembali selepas ini di koresponden bernama masih lagi bersama dengan Dr. JS Kashminder. Jangan ke mana-mana. Ini boleh buat duit ni. Kaya. Nanti aku bagi link. Kau download je. Wei, filem baru dah ada lah wei dalam laman web ni. Ya, masih lagi bersama kami di koresponden bernama tetamu saya cukup istimewa turut hadir di studio pada hari ini Dr. JS Kashminder. Ini pertemuan kita untuk kali yang ketiga. Keduanya di alam maya. Okey, doktor bercakap tentang pertanian bandar ni. Mungkin doktor nak sentuh sikit betapa pentingnya pertanian bandar di saat ini, di saat kita menghadapi COVID-19 khususnya lah. Okey. Cik, terutama sekali jika kita lihat sekarang perkembangan bandar yang pesat apa tengah berlaku adalah sekarang pembangunan telah bergerak daripada bandar ke pinggir bandar dan juga telah memasuki kawasan luar bandar. Kita tengok sekarang Sungai Buloh, Rawang, Seremban dia dah sangat padat dah sekarang. So apa yang kita dapat lihat sekarang adalah dari segi kos sara hidup bukan hanya meningkat untuk orang di bandar tapi juga di pinggir bandar dan pada masa yang sama juga meningkat untuk orang di luar bandar. So rasa isu ini perlu ditackle. Pada masa yang sama kita boleh bayangkan dalam tahun-tahun yang akan datang jika perkara ini berlarutan sudah pastinya tanah untuk pertanian akan jadi lebih terhad. Dan kita dijangkakan berdasarkan statistik daripada Food and Agriculture Organization US mereka mengatakan menjelang tahun 2050 permintaan makanan akan meningkat sebanyak 70%. So kita kena cater for that 70%. Bergerak dari sekarang lah. Kena bergerak daripada sekarang dan pada masa yang sama kita tengok sekarang kita mengalami perubahan iklim yang sangat drastik. Dan perkara ini telah menyebabkan food crisis security makanan. Jika baru-baru ni kita baca masa PKP kita dapat lihat seperti pencemaran yang berlaku di Sungai Mekong disebabkan oleh perubahan iklim. Dan negara jiran kita yang terkesan adalah Thailand dan Vietnam di mana mereka terpaksa mengawal ekspor mereka sebab mereka terpaksa memenuhi permintaan domestik. So ini adalah satu kehilangan yang besar juga di situ. So selain daripada itu tadi Cik dah tanya jika kita sentuh isu PKP pula saya rasa kita norma kita kita selalu akan ada masalah baru sedah kepentingan. So saya rasa kalau COVID-19 pun kita dah macam ni, saya rasa kalau krisis makanan macam mana Cik akan jadi lagi teruk. So saya rasa kalau kita ambil peluang kalau kita lihat pertanian bandar ni kalau kita ambil perkara ni dengan lebih serius kita dapat lihat that kita actually akan ada satu strategi untuk membendung
kalau ada apa-apa dari segi pandemik dalam in the future. For example kalau PKP apa jadi? Perniagaan tutup. Ya, dan lagi satu pergerakan jadi terhad. Dan bayangkan kalau kita ada pertanian bandar akan menyenangkan. Ya. Dan pada masa yang sama jika kita ada pertanian bandar, ia juga akan mengawal pergerakan kita dan kita dapat kawal penularan wabak jika ada apa-apa wabak pada masa itu. Ya. Dan saya rasa yang paling penting Syed masa PKP dulu kan, kita dah panic purchase kan. Kita pergi shopping, kita beli barangan kan. Kita beli makanan jenis apa? Makanan segera, processed food kan. Dan itu yang kita stop. Apa jadi? Habis PKP, semua dah naik berat badan. Semua dah buncit kan. So, kita dapat lihat ni actually it's not good lah. Okay? Kalau kita cakap tentang pertanian bandar ni, dia ada certain nutritional values kat sini. So, that's why I think penting kita nak masuk dalam area pertanian bandar ni. So, saya just nak tanya, kalau Syed ni masa PKP ni beli barang jenis apa? Macam Dr. katakan tadilah, saya akan ambil yang segera, yang memudahkan saya. Kan? Sebab kita tahu produk pertanian ni tak tahan lama. So kita pun can't rush kan. Kita masa PKP, everybody panic buy, kita terus pergi frozen food. That's the first thing we do. But actually that's not really good for our health. So saya rasa dari segi pertanian bandar, kita memang perlu bersedia. So kita tak nak mengurak langkah untuk masuk pertanian bandar bila kita dah terkesan. Itu dah terlambat. Tapi pastinya ada cabaran lah dalam kita nak bertani di bandar ni sebenarnya. Mungkin apa cabaran-cabaran yang mengekang, khususnya kita lah anak muda yang mungkin baru nak bergerak, dapat kata-kata semangat pula daripada doktor ingat, aku kena buat start hidroponik lah walaupun duduk di apartmen, di kondo kan. Macam mana? Mungkin kekangan lain yang menyekat kita punya permulaan untuk bertani. Syed, saya rasa kalau kita buat pertanian bandar untuk keperluan diri sendiri, saya rasa saya tak nampak masalah sangat. Actually mudah. Dan seperti yang saya telah katakan tadi, ruang tak begitu. Kita tidak perlukan ruang yang besar. Saya rasa cabaran adalah kita perlu mempelajari teknik untuk grow that particular crops yang kita nak grow. Dan biasanya kalau kita cakap tentang kawasan rumah, is mostly leafy vegetables lah yang berdaun. So saya rasa apa yang anak-anak muda atau anybody yang ingin mencuburi bidang ini, dia pertama sekali dia kena buat research sikit. Sebab dia kena tahu fertilizer atau baja jenis apa yang dia nak guna dan benda-benda tu adalah penting. Kena banyak ambil tahu. Kena banyak ambil tahu sebab kalau kita cakap tentang barang pertanian ni dia sensitif cuaca. So perkara-perkara ni kita kena ambil tahu. Tapi kalau kita cakap dari segi cabaran dari segi skala yang besar jika kita nak buat pertanian di bandar, imagine check kita masuk KL, kita nampak semua sayur-sayuran dan pertanian ada sektor pertanian bandar. Itu menjadi kekangan sebab kawasan tanah terhad. Dan pada masa yang sama nak cari tanah yang sesuai. Itu cuaca kita. Ya betul So itu jadi satu cabaran. Dan pada masa yang sama dari segi kos, dari segi modal dari segi modal permulaan dan kos operasi. Tapi saya rasa cabaran ini boleh diselesaikan. Saya rasa pusat perancangan bandar dia kena lihat dan meliti perkara di mana kita boleh tengok tanah-tanah reserve yang ada tu, kita boleh rancang untuk macam mana nak convert tanah-tanah ni untuk tanah pertanian bandar. Dari segi tenaga yang berkemahiran tinggi bagaimana? Dari segi dalam sektor pertanian di Malaysia di sini ada masalah tak? Mungkin ramai anak muda khususnya tak berminat untuk bertani. So far kita ada actually banyak petani bandar yang dah maju sekarang. Saya rasa kalau dari segi kemahiran tinggi, sebab apa kita nampaklah kalau you are moving above kalau kita nak yang berteknologi tinggi, so yang tu yang kita nak, yang menggunakan solar teknologi, yang gunakan teknik pertanian yang lebih moden, mungkin yang tu memerlukan skill atau kemahiran yang tinggi. Tapi walaupun dia memerlukan skill dan kemahiran yang tinggi, tapi benda tu boleh dipelajari. Saya rasa itu tidak menjadi masalah. Itu saya kata yang paling utama tu adalah minat. Dan saya rasa kalau kita cakap tentang anak muda ni, masalah bila kita cakap bercucuk tanam, idea dia luar bandar, masuk dekat dalam tanah yang luas dan you kena dalam panas. Saya pun akan fikir benda yang sama. Tapi kita tak sedar di sini, sekarang zaman moden, kita boleh lakukan perkara ini di bandar. Kawasan tertutup, tak panas. Dan pada masa yang sama, anak muda tidak perlu kompromi dengan lifestyle bandar mereka. Sebab kita tengok ramai yang berhijrah ke sini. So saya rasa apa yang kita perlu lakukan, kita perlu promosi lebih. Kita perlu memberi pendekatan yang lebih-lebih kepada teknik-teknik untuk
bercucuk tanam ni. Kita ada horticulture, kita ada aquaponic, ada macam-macam teknik Saya rasa check kalau kita nak cakap tentang teknik pun kita perlu another one big session kalau kita nak discuss tak cukup masa nanti. So saya rasa itu satu cabaran. Dan saya rasa kalau dari segi cabaran lagi satu penting kalau kita nak cakap tentang kita nak komersialkan pertanian bandar adalah kita perlu lihat satu benda adalah kita tak nak campur tangan orang tengah. Sebab dia bila dah ada campur tangan orang tengah, sebab dia distribution network, distribution untuk network untuk pertanian bandar ni dia tak kompleks. Dia very simple. Tapi bila ada orang tengah, nak campur tangan ni, itu akan meningkatkan harga. So kita tak nak perkara itu berlaku. Dan pada masa yang sama, kalau kita tengok sektor pertanian ni, profit margin dia tak besar. So kita nak kalau boleh whatever profit margin tu diterima oleh petani. So kita tak nak orang tengah dalam kacau benda tu. So saya rasa ini adalah cabaran-cabaran. Dan ada lagi satu tadi Cik tanya, bayangkan kita masuk KL dan kita nampak pertanian bandar, actually sesuatu yang cantik untuk kita lihat sebab ada banyak negara di negara Eropah dan even US, pertanian bandar adalah part of dia punya tourism sector. So it attracts tourism sebab kita pun ada banyak jenis-jenis pucuk-pucuk kita semua yang kita tak dapat dekat luar negara. So orang memang nak tengok benda-benda macam tu. Tapi apa yang kita perlu buat adalah pusat perancang bandar perlu lihat, sebab kalau kita cakap tentang pertenakan, dia tak boleh hampir sangat dengan bandar. Sebab dia boleh ada boleh menyebabkan penularan wabak seperti zoonosis yang menular daripada haiwan. So perkara-perkara tu perlu diteliti. Dan pada masa yang sama kalau kita cakap tentang pertanian, kita tak naklah ada pembiakan nyamuk pula. So perkara-perkara itu semua perlu diteliti. Okey, sedikit lagi daripada doktor. Mungkin doktor boleh bagi tips ataupun kata semangat kepada generasi muda yang mungkin baru nak bergerak dan berjinak dalam dunia pertanian, bukan sahaja di bandar, malah di luar, di mana sahaja berada. Mungkin saya rasa paling utama yang paling senang kalau kita tengok melalui penjana, dia ada bagi kita insentif dari segi pertanian komuniti. Dan biasanya kalau kita cakap tentang pertanian komuniti adalah bukan untuk bisnes lah. Dia mainly adalah untuk kita punya kegunaan sendiri dan untuk merapatkanlah orang-orang di kejiranan dan mereka bercucuk tanam bersama. Saya rasa sekarang penjana offer untuk ada grant, ada insentif. So saya rasa untuk mulakan kita boleh kumpulkan 10 orang. Dan kita boleh apply, mohon online dekat Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. So saya rasa itu akan jadi satu permulaan yang bagus sebab mereka juga akan diberi latihan intensif dan mereka akan datang menilai kawasan. So saya rasa itu akan jadi satu stepping stone sebab kita akan mula belajar daripada kita terus nak pergi kepada commercial pula. So mungkin itu boleh jadi salah satu teknik. Dan saya rasa yang paling penting kita perlu banyak research sebab kalau kita cakap tentang teknik-teknik dia evolving setiap hari. So saya rasa sekarang dah jadi lagi mudah daripada dulu. Okey, sebenarnya banyak masa yang kita perlukan untuk bercakap tentang ini. Betul. Tapi tak apa, insya-Allah di lain kesempatan kita akan jemput lagi doktor untuk ke studio koresponden bernama. Baik, kita dah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu saya pada hari ini, Dr. JS Kashminder, pensyarah kanan ekonomi UiTM, untuk tajuk kita pada hari ini, pertanian bandar, cabaran dan juga hala tuju. Baik, kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih kerana bersama kami di koresponden bernama. Assalamualaikum. Bye-bye.